minggu yang kedua adalah Introduction to Malaysian Contract Law. Apa yang kita maksudkan dengan perundangan kontrak di Malaysia. Okey, ini adalah assignment, tetapi ini nanti dulu. Okey, kita bincang ni nanti dulu. Assignment yang last untuk minggu ni saya akan bagi. Okey. Okey. Okey, kita mula. Untuk minggu ni saya akan bagi kuliah biasanya dalam bentuk PowerPoint dan saya akan upload dalam video. Dan di akhir kuliah ni nanti saya minta pelajar-pelajar hantar satu senarai assignment simple, okey, kepada saya bagi membuktikan kehadiran. Okey. Okey, kita lihat sini apa yang kita masukkan dengan kontrak. Okey. Kontrak ni adalah a contract represent a legal binding agreement by two or more person. Kontrak ni adalah mewakili sesuatu ikatan perjanjian, okey, yang sah antara satu ataupun dua. Okey, banyak orang cakap tentang kontrak ni. Okey, ataupun kontrak ni adalah satu perjanjian ataupun satu set perjanjian yang dibuat oleh satu pihak, satu komuniti kepada komuniti yang lain, dan perlanggarannya juga, jika berlaku pelanggaran, boleh menyebabkan tindakan undang-undang. Okey, ada juga Sir William Anson juga banyak definisi menyatakan tentang kontrak ataupun tentang law. Kontrak adalah legal binding agreement ataupun satu ikatan perjanjian perundangan, okey, ataupun legal binding agreement ataupun ikatan perjanjian dalam bentuk legal yang dibuat dua atau lebih. Okey, dua ataupun lebih, by which right acquired by one or more act to forbearance in the part of others. Okey, ini saya boleh mengatakan bahawa satu perjanjian yang melibatkan perundangan yang dibuat antara dua atau lebih, dan jika berlaku pelanggaran ianya boleh melibatkan tindakan undang-undang. Treaty juga menyatakan bahawa kontrak ini adalah satu agreement ataupun jika berlaku pelanggaran boleh di-enforce, boleh kita dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, banyak definisi tentang undang-undang. Okey. Dari segi engineering, contract dictionary define perjanjian ataupun kontrak ini adalah satu ikatan perjanjian antara dua atau lebih orang ataupun individu, dan which create mutual right, di mana ianya melindungi hak ataupun tugas-tugas dan boleh dikuatkuasakan, ataupun pelanggaran yang boleh kita buat enforcement oleh undang-undang. Okey, dan ada akta kontrak. Dalam akta kontrak 1950 menyatakan kontrak ni adalah agreement atau perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. That means jika berlaku pelanggaran kontrak ataupun perjanjian, boleh kita ambil tindakan secara undang-undang. Okey, Sir Frederick Padlock boleh mengatakan kontrak adalah a promise or satu set promise which the law is enforced. Okey, Sir Frederick Padlock mengatakan bahawa kontrak ini adalah perjanjian ataupun satu set, satu rangkuman perjanjian di mana jika berlaku pelanggaran kita boleh enforcekan secara undang-undang. Okey, banyak. Okey, kita ambil contoh. Serta menjual kasut kepada Haizah dengan harga 500. Okey, serta bersetuju untuk membeli dan membayar jumlah tersebut. Oleh itu wujud kontrak antara serta dengan Haizah. Ada yang menawar, okey, Haizah menawar, okey, dia nak jual kasut, dan ada yang menerima. Serta bersetuju untuk menerima. So ada dua individu. Okey, ini wujudnya satu kontrak. Okay. Kontrak means satu perjanjian antara penjual ataupun pembeli, ataupun antara penjual dan juga penerima. Okay. Jika wujud dua atau lebih atau satu atau lebih, ianya dipanggil satu perjanjian. Okay. Ada beberapa karakteristik ataupun kriteria yang boleh kita katakan ianya sesuatu kontrak. Okay, characteristic of law can be crystallized. Apa dia kriteria sesuatu kontrak? It's a body of rule or common set by a superior, the state ataupun government. Okay, law ni ataupun kontrak ni adalah salah satu badan ataupun command ataupun undang-undang yang dibuat oleh negeri ataupun yang dibuat oleh individu. Okey, ini contoh. Okey.
Kriteria law juga, satu rules or command can be written or unwritten. Law ni ataupun kontrak ni juga adalah boleh dibuat secara bertulis dan juga tidak bertulis. Okey, kontrak ni boleh kita buat secara bertulis dan juga tidak bertulis. Dan source of this rule or command are essentially custom ataupun legislation, dan sumber kontrak ataupun sumber ikatan perjanjian ni boleh juga secara perundangan ataupun bukan secara perundangan. Okay. Rule of command are binding on the member of community or state, dan biasanya perundangan ni biasanya melibatkan mereka-mereka yang berada di satu komuniti ataupun state. Contohnya, kajian dah menetapkan bahawa dalam COVID-19 masyarakat mesti memakai mask. Itu dah melibatkan komuniti ataupun negara. PKP dilaksanakan melibatkan negara ataupun komuniti. Enforcement is through appropriate sanction is fine ataupun imprisoned, dan pelanggaran undang-undang ataupun pelanggaran kontrak ini biasanya boleh melibatkan pada denda, penjara. Itu kriteria-kriteria yang ada dalam kontrak, ataupun perjanjian. Daripada mana sumber kontrak ni? What is construction law? Daripada mana sumber kontrak? Undang-undang ataupun perjanjian kontrak, perjanjian pembinaan ataupun construction law. Construction law is neither a legal term of art or technical one. It is used to cover the whole field of the law which in one way or another affect the construction industry. Dalam construction law ataupun undang-undang kontrak ataupun undang-undang construction, undang-undang pembinaan, biasanya sumber sesuatu perundangan bagi construction law ataupun undang-undang dalam pembinaan, ianya sumber ni daripada sama ada bermula daripada daripada legal term ataupun daripada perundangan ataupun daripada teknikal. Biasanya kita buat construction law ni untuk kita nak lindungi mereka yang terlibat dalam pembinaan akibat daripada kesan construction industry. Contohnya, saya ada satu syarikat construction, dan di bawah syarikat construction saya perlu mematuhi undang-undang pembinaan. Sebab undang-undang pembinaan tu yang akan melindungi saya sebagai kontraktor dan juga mereka-mereka yang terlibat. Dan dalam construction law kita ada building law ataupun UBBL, Uniform Building Bylaw. Sumber perundangan ataupun sumber kontrak ni, sumber perjanjian ni biasanya ada dua, secara bertulis ataupun tidak bertulis. Apa dia perbezaan antara civil law, undang-undang civil dan juga undang-undang common? Civil law atau undang-undang civil dan juga undang-undang common. Civil law, awak lihat dekat sini, right and duty, emphasis is on right of the parties in action, dan common law, remedies rather than right. Ni awak baca prosedur dia apa semua. Ini contoh source ataupun sumber daripada construction law, sumber daripada undang-undang kontrak. So, apa dia sumber daripada undang-undang kontrak? Undang-undang kontrak ataupun perjanjian, sumber daripada perjanjian ataupun kontrak adalah daripada dua, saya cakap, daripada writing, undang-undang bertulis, dan daripada tidak bertulis. Apa dia perjanjian yang sumbernya bermula daripada secara bertulis? Ini biasanya bermula daripada perundangan. Perundangan ni adalah satu perundangan yang telah dibukukan. Construction Act. Kalau awak lihat, Construction Act ni adalah dari segi perundangan, dari segi legislation yang telah dibuat. Ini secara bertulis. Maksud, apa juga hukum, apa juga sumber telah bertulis, secara bertulis. Contoh writing law yang lain adalah Civil Law Act, Sales and Good, Insurance Act, Hire and Purchase Act. Kalau awak beli rumah, awak beli kereta, ada satu hire and purchase. Itu adalah salah satu contoh undang-undang bertulis. Kalau awak beli rumah, kita ada SNP, Purchase, Sale and Purchase Agreement. Itu adalah undang-undang secara bertulis. Semua akta yang ada itu adalah disebut sebagai undang-undang bertulis. Apa juga undang-undang tidak bertulis? Kalau undang-undang bertulis, apa juga pelanggaran undang-undang tersebut telah termaktub di dalam akta tersebut. Jika awak langgar, apa hukuman dia?
Jika undang-undang tidak bertulis, biasanya undang-undang tidak bertulis ni undang-undang yang berlaku akibat daripada kejadian-kejadian yang lepas. Okey, apa keputusan hakim? Kita akan lihat keputusan-keputusan hakim yang lepas.